Okay, hai, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni Abel lebih kepada nak menjawab soalan newbies. Biasanya newbies akan tanya barang apa yang perlu mereka sediakan sebelum nak belajar menjahit. So, bagi Abel, it's more simple kalau kita classifykan checklist barang tu mengikut 4 fasa pembelajaran. Contoh, biasanya kalau kita nak belajar menjahit, kita tak terus kepada menjahit. Okay, kita akan belajar pertama sekali cara ambil ukuran. So, apa barang yang perlu kita sediakan untuk belajar cara ambil ukuran ialah first kali kita perlu ada model. Okey, untuk newbies agak susah sedikit, sukar sedikit lah kalau kita nak ambil ukuran pada badan kita. Jadi kita perlukan seseorang di hadapan kita dan kita ambil ukuran dia. Okey, so letak seseorang dekat depan kita ni, tak kisahlah kalau kita ada anak, dan start untuk buat baju anak dulu. Okey, kalau kita ada parents, buat untuk baju parents dulu. Okey, suruh model tu berdiri depan kita dan kita akan ambil pita ukur. Tapi hati-hati, okey, ada pita ukur yang dijual dekat kedai tersilap. Biasanya kalau dekat kedai menjahit kurang, biasanya pita ukur yang dijual dekat kedai jahit tu betul lah. Tapi kalau kita beli secara online, takut kita terbeli pita ukur yang tersilap. Kalau kita nak tahu pita ukur kita tu betul atau tak, kita akan bandingkan dengan pembaris. Kalau macam sekarang ni, kita tengok dekat skrin, senggatan dia sama dengan pembaris, bermaksud pita ukur kita tu betul. So, kita akan ukur pada badan orang tu. Lepas tu kita akan catat dekat atas, kat dalam buku. Mana-mana buku latihan lah, ataupun you belilah buku-buku yang besar sikit ke, atau borang ukuran pun boleh juga. Tapi kalau tak ada bajet, beli buku yang biasa saja. And then kita perlukan pensel dan pemadam untuk kita catat ukuran. So, kita ada pita ukur, buku, pensel, pemadam. So, ini ialah barang yang perlu kita sediakan untuk ambil ukuran. And then masuk kepada fasa yang kedua, iaitu fasa buat pola. So, daripada ukuran kita nak hasilkan pola. Tapi biasanya for newbies, kita akan ajar you untuk buat mini pola dulu. Kenapa mini pola? Sebab daripada mini pola itulah kita akan betul-betul faham konsep macam mana untuk menghasilkan pola dan formula untuk buat kiraan pola. So, untuk buat mini pola, kita akan lukis pola kita bukan atas kertas mahjong yang panjang, tapi atas kertas A4 sahaja, untuk kita dapat fahaman utama. Okey, fahaman asas. Okey, fahaman asas untuk kita belajar pola mini. So, untuk pola mini, kertas A4, lepas tu ada pembaris L dan lengkup. Okey, dia mini pembaris lah, you boleh dapatkan dekat mana-mana kedai jahit. So, yang ini kita akan lukis. So, dekat sini kita belajar formula. So, of course kita perlukan calculator. Kalau tak ada calculator ni, guna handphone pun boleh juga. Okey, and then ambil lah 3 color pen, ataupun you masih nak gunakan pensel pun lebih mudah, sebab you boleh mudah untuk padam ke apa. Lepas tu untuk catatan, nak cantik guna pen, and then gunakan juga pembaris. Okay, so yang itu adalah untuk barang-barang yang kita sediakan untuk merajah pola mini. Okay, bila kita dah faham konsep merajah pola secara mini, barulah kita akan transfer. Kita akan transform pola mini tu kepada pola actual. So, dekat pola actual tu lah di mana kita dah bersedia untuk gunakan sebarang kertas mahjong ataupun kertas A0, okay, size A0. So, yang ini boleh dapatkan dekat kedai juga. So, bila kita nak deal dengan actual pola, kita kena ada pembaris actual juga. So, yang ini pembaris L yang actual size, pembaris lengkup. 2 pembaris ni pun dah cukup dah. Tapi kalau you pergi ke kedai alat tulis, you jumpa pembaris yang macam ni, pun lagi bagus, sebab sangat membantu dalam you nak lukis bahagian-bahagian lengkup. Okay, pembaris ni. Kalau tak jumpa pun tak apa. Okay, should be no problem. It's not a big problem pun. And then you gunakan marker. Okay, marker yang berlainan warna, sebab senang untuk kita nampak kesilapan, ataupun senang lah bila you dah lukis, you nak tunjuk dekat cikgu you. Dan sekarang ni pun kita belajar secara online kan. So, kalau kita lukis guna pensel dekat kertas mahjong yang besar tu, kita ambil gambar, cikgu tak nampak. Okay, so kita kena trace balik guna marker, supaya senang kita nak nampak kat mana kesilapan kita. So, yang itu marker. So, bila dah lukis kita punya actual size pola tu, so kita potong. So, untuk potong kertas, kita ada 2 jenis gunting. Satu khas untuk kertas, satu khas untuk kain. Jangan campur, okey? Takut nanti
gunting tu akan tumpul. So khas untuk kertas sahaja, khas untuk kain sahaja. So bila kita dah potong pola tu, okey, kita dah siap pola lah ni, nak letak atas kain untuk kita potong kain. So kita checklist barang apa yang perlu kita sediakan. Of course kita perlukan fabric. Tapi untuk newbies, ada sangat cadangkan untuk you gunakan mana-mana jenis fabric yang jenis cotton. Okay, make sure it's cotton. Sebab lebih senang handle berbanding kain yang licin. So pilih kain yang cotton dan corak terabur supaya tak pening kita nak kaedah untuk letak pola berbanding pola yang berkaki. Okey, so corak yang berterabur ataupun lebih mudah kalau you ambil kain plain yang tak ada corak langsung tapi jenis cotton. So senang kita nak letak pola atas kain. So bila kita dah letak pola atas kain, letak pemberat. Okey, so pemberat ni untuk elakkan pola tu daripada lari-lari. So gunalah pemberat apa-apa. Kalau kat rumah tak ada pemberat macam Abel ni, gunakan saja botol ataupun remote TV. Letak dekat atas pola tu supaya pola tu tak lari. Lepas tu kita pin pola tu guna jarum peniti. And then trace pola. So trace pola kena guna kertas kabel dan juga roda besi. So kita trace ataupun you gunakan juga kapur. So kapur ni you boleh beli 3 jenis color, merah, biru, kuning dan putih. Sebab biasanya kita akan guna kapur yang berbeza color ataupun kontra berbanding fabric kita. Sebab kita nak nampak lebih obvious dia punya line tu kan. And then kita akan potong. So bila potong kain, kita perlukan gunting khas untuk kain. So yang ini bila kita dah potong kain, kita nak pergi kepada proses menjahit. So untuk proses menjahit, bila kita dah potong kain ikut pola, misalnya katalah you tak ada bajet yang cukup, belum ada bajet yang besar lagi. So untuk jahit tepi, kita boleh hantar dekat mana-mana kedai jahit untuk upah jahit tepi. So bila kita dah ambil kain yang dah siap dijahit tepi, of course kita kena ada mesin portable. So mesin portable biasanya dalam live kita, dalam sesi live ataupun sharing percuma kita untuk part-part menjahit, kita akan gunakan mesin portable jenis yang ni. Okay, sebab it's easier to handle lah secara live, dan juga nak tunjukkan macam-macam jenis design yang kita boleh hasilkan hanya melalui mesin portable. So mesin portable kena ada kat rumah. Okay, and then bila dah ada mesin portable, you bolehlah tambah dengan beberapa jenis tapak mesin. Lepas tu skoci dia, and then kena beli benang yang sepadan dengan color fabric kita. Okay, lepas tu ada jarum jahit. Alright, lepas tu bila kita tersilap jahit, kena ada penetas. Yang ni kita namakan penetas. So kita akan tetas kalau in case ada bahagian-bahagian yang kita tersilap jahit. And then yang ini gunting kecil ni, okay, untuk kita gunting bahagian-bahagian yang very tiny. So kita akan gunakan gunting kecil ni instead of gunting besar. Okay, it's simple to handle lah. Lepas tu apa lagi? Okay, untuk pola tadi tu, kalau ada bahagian-bahagian yang you perlu gunting dan cantum balik, kita perlukan gum dan juga selotip. And then I think itu sahaja barang asas yang kita perlu sediakan as newbies sebelum kita nak belajar menjahit. Itu sahaja barang-barang yang ada. And then ada untuk iron, which is yang ni, Abel percaya dekat semua rumah ada. So no need to cari the new one. Okay, untuk list-list yang Abel tunjukkan secara video sekarang ni, Abel dah list down. I think tak ada yang tertinggal dekat sini. Kalau dari segi lapik leher, piping, sponge tu, itu hanya barang-barang tambahan berdasar kepada design yang kita nak buat. So tadi yang Abel tunjuk tadi tu, berapa bajet dia? Bajet dia dalam anggaran RM100 sahaja. Okay, untuk permulaan, tak termasuk mesin portable. Okay, so newbies boleh sediakan barang-barang tersebut sebelum you join mana-mana kelas. So Abel harap video ni menjawab soalan newbies yang selalu datang dekat kita, tanya barang apa yang kita perlu dia nak kena sediakan dulu ni sebelum masuk kelas jahit. So itu barang-barang yang kita dah share secara video, you boleh cari dekat mana-mana kedai jahit. So really hope video ni dapat membantu. So jangan lupa untuk follow kita for more tips and tutorial. Bye, Assalamualaikum.